Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi pada anda sahabat-sahabat yang saya muliakan, yang saya kasihi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pagi ni kita bercakap lagi dalam sarapan minda momentum. InsyaAllah pagi ni sebab saya tadi ada buat satu posting di Telegram. Alhamdulillah, syukur juga kerana anda committed untuk berada dalam Telegram yang kami buat, iaitu di Telegram Najib Asadu ORM, yang dah ada lebih kurang dah hampir 92,000 subscriber di dalam tu. Saya ucapkan terima kasih atas komitmen anda. Pagi ni insyaAllah sambil-sambil kita menghirup udara segar kat tepi rumah ni, insyaAllah saya just nak share my thought beberapa benda penting. Sebab bila saya tanya soalan pagi tadi, lepas subuh tadi, saya type satu message. Saya tulis, apa cabaran you all sekarang? Apa kesusahan yang dialami? Terutama dalam keadaan lockdown yang tak menentu ni, dalam keadaan PKP kita yang masih lagi tak nampak dia punya jalan kesudahan yang berlaku. Kita pun tak tahu. Dan saya sangat memahami, I can feel you. Saya boleh dapat rasa setiap daripada cabaran yang anda hadapi. That's why kenapa saya memilih untuk tidak pernah bercuti walaupun satu hari, tuan-tuan. Sepanjang lockdown ni, saya rasa tak ada hari yang saya bercuti. Tiap-tiap hari saya akan terlibat buat live, buat Zoom, rakam video. Kalau you tak nampak saya keluar kat Facebook pun, you akan nampak saya mungkin sedang rakam video. Even jadual saya pun penuh. Hari ni kita pun penuh dah jadual, dengan recording, dengan kelas yang insyaAllah kita nak support anda. Jadi saya ada membaca komen-komen di Telegram dan saya sangat faham benda tu. Dan izinkan saya tahu ramai kat sini yang dia tulis dia stres. Saya baca kat Telegram ni, dia stres, tertekan. Lepas tu kerisauan, ada yang saudara meninggal. Saya ucapkan takziah kepada anda kalau anda mengalami kehilangan orang tersayang. Saya tahu it's not easy untuk nak hadapi benda tu. Saya pernah kehilangan arwah ayah saya pada umur saya 11 tahun. Saya dapat rasa, saya susah tau nak menghadapi benda tu. Saya hampir setiap hari, tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat yang saya kasihi, saya macam berharap kalau saya balik rumah, ayah saya ada. Saya dulu panggil arwah ayah saya tu Baba. So saya berharap dia ada. Saya sangat berharap tau. Dulu arwah ayah saya ni dia selalu travel tau, sebab dia pernah kerja sebagai driver lori, dia pernah kena macam bawa kereta orang. Walaupun ayah saya nak beritahu anda, arwah ayah saya buta huruf. Arwah ayah saya buta huruf. Dia tak dapat peluang untuk nak bersekolah. Kemudian dia hanya pandai mengira je. Sebab dia kerja, dulu arwah ayah dia pernah kerja sabit kelapa biasa. So dia kena mengira kelapa tu berapa biji yang dia dah kan kena buang sabut dia kan, berapa biji, berapa yang nak dijual. Jadi dia hanya tahu mengira dia. Tapi alhamdulillah saya nampak dia seorang yang terang hati lah, sebab kalau ada saudara mara yang macam minta bantuan dia untuk hantar ke KL, dia boleh ingat jalan. Itu yang saya amaze. So saya pernah menghadapi benda tu dan saya mengharapkan kalau saya bangun pagi, arwah ayah tu ada. Tapi sayangnya benda tu tak berlaku. Sayangnya harapan saya tu tetap menjadi harapan yang saya fikir balik. Aku kena hadapi kenyataan pada umur saya 11 tahun. Masa tu darjah 5. Saya kena terima kenyataan arwah baba dah tak ada. Saya kena terima hakikat tu. Dan benda paling sedih kan, tuan-tuan, bila kita balik, saya duduk asrama kan. Orang lain kan, mak ayah dia kan semua ziarah kan, hujung minggu. Mak saya mana ada kenderaan. Mak saya tak ada kereta. Mak saya susah nak datang. Mak saya kerja kilang. Kadang-kadang dia kerja shift. So bila tengok orang lain, mak ayah yang hantar, saya kata, ya Allah, hai seronoknya, bahagianya dia orang. Masa tu saya macam fikir, kenapa aku tak macam tu Kenapa aku tak dapat semua benda tu kan? Kenapa aku susah? Kenapa orang lain senang? Saya hadapi benda tu, tuan-tuan. Dan bila melihat orang lain, mak ayah dia selalu datang, hantar makanan. Kadang-kadang kalau balik, saya kena naik bas sendiri. Dan bila saya pindah ke MRC, dulu sekolah saya kat Pontian. So rumah saya kat Benut Pontian. Nak pergi ke sekolah tu saya rasa mengambil masa lebih kurang 1 jam lebih lah.
Tapi bila saya berpindah ke MRS Samoa, dia lagi mencabar sebab perjalanan tu jauh kan. Daripada Benut, Pontian nak kena pergi Batu Pahat. Lepas tu Batu Pahat nak kena tunggu bas lagi. Saya kena naik bas pula daripada Batu Pahat pergi ke Muar, yang memang ambil masa yang lama. Dan kalau kena bas tu tak ada aircon, memang berjurai lah peluh. Dengan kita kan kena pakai baju macam ala-ala baju batik tu kan, baju untuk baju official. Kemudian sampai Muar pula kena tukar bus stand. Daripada bus stand yang Batu Pahat kena pergi ke bus stand yang bas pergi ke Bakri pula. So naik bas pula untuk ke Pekan Bakri, sebab MRSM adalah di Pekan Bakri masa tu. Dan saya tengok macam tu, alamak bestnya orang lain ayah dia hantar, boleh naik kereta, mudah, senang. Saya fikir balik, masa tu saya tak faham. Of course saya tak faham apa yang berlaku. Kenapa saya susah, kenapa orang lain senang. So saya fikir balik, hikmah sebalik tu kan. Sebelum arwah ayah saya meninggal, saya adalah orang yang belajar main-main. Saya belajar main-main. Kadang-kadang kalau kerja rumah tak siap ataupun hujan sikit je, saya dah minta alasan kat mak saya tak nak pergi sekolah. Tu perangai saya lah masa tu. Tapi along the way, bila arwah ayah meninggal, bila arwah baba meninggal, saya mula jadi orang yang lebih macam banyak berdiam tau. Saya asalnya memang saya berdiam, tapi pendiam saya tu jadi lebih obvious lah lepas arwah baba tu meninggal. So saya fikir balik, alamak, nanti tak ada siapa nak tanggung keluarga. Saya pula menumpang rumah arwah atuk. Saya dibesarkan dalam keluarga Bugis tau. So jadi saya ni faham bahasa Bugis. Sedangkan ada di kalangan mungkin saudara mara, mereka ni diorang tak tahu tau yang saya faham bahasa Bugis. Jadi bila mereka ni mengata, mak saya dan kami sekeluarga selalulah kadang-kadang diperli, dan orang ni mengatalah sebab dia kata kita ni ambil kesempatan kan, tak ada rumah sendiri kan, arwah ayah macam ni. Arwah ayah saya dah meninggal pun ada lagi yang memburuk-burukkan, yang mengata masa tu So saya fikir balik, kenapa orang ni macam ni? Kenapa orang ni semua marah aku duduk dengan arwah atuk aku? Dia kan atuk aku, dia bukannya orang lain kan. Dan benda tu membuatkan saya terngiang-ngiang. Dan saya fikir satu benda, saya tak tahu arwah atuk saya tak tahu masa tu atuk ni akan hidup sampai bila. Dan kalau saya bergantung hidup pada sara hidup daripada datuk saya saja masa tu, atuk saya, kalau dia dah tak ada besok, keluarga saya susah. Jadi bila saya masuk ke sekolah, sebab kerana waktu yang struggle yang saya lalu ni, menyebabkan saya terfikir macam satu benda, aku tak boleh biarkan hidup aku macam ni. Aku kena usaha. So bila kat MRSM tu memang saya belajar je, pagi petang malam saya belajar. Walaupun tuan-tuan, saya nak bagi tuan dah, terus terang saya nak cakap, saya adalah orang yang slow learner sampai sekarang. Saya adalah orang yang slow learner. Satu benda, kalau saya nak belajar, kalau saya nak baca satu benda artikel ni, saya mungkin kena baca sampai 8 kali. Saya mungkin kena baca sampai 8 kali baru saya faham. Saya serius tuan-tuan, saya bukan orang fast learner. Tapi kalau benda tu saya dah ingat, saya dah buat berulang kali, 8 kali. Dan bila saya mengajar pula, sebab tu apa benda yang saya belajar ni, saya suka share tau kepada tim saya. So bila saya share kepada diorang, dia akan jadikan saya lebih faham benda tu. So macam marketing kan, saya pergi US apa semua, struggle dia adalah nak fahamkan benda tu. Dah lah bahasa Inggeris, kadang-kadang dia orang ni guna slang dia ada English punya slang. Kat sini kita panggil Mercedes, kat sana dia tak panggil Mercedes, dia panggil Merc. Kat sini kita panggil kat sini kita mungkin panggil contoh 1000 to 100, sana dia panggil 120. Macam mana dia sebut dia tak cakap macam, dia macam cakap 120,000. Bukan macam tu. Dia ada macam ada sebutan dia macam berbeza sikit. Macam kita direct je 100, contoh 100, 1000 to 100. Dia adalah sebutan dia macam 12, macam mana entah, saya pun tak ingat macam mana. Dan ni pula saya blur. Okay, saya macam nak memahami benda tu tak senang. Dan saya faham bila saya baca kat sini ada yang lalu kesusahan tu, saya relatekan balik kesusahan yang saya pernah lalu. Dan saya nak share benda tu supaya you all ada mentality, mindset, kalau aku susah macam ni, maksudnya aku kena buat macam ni. So niat saya pagi ni adalah saya nak berkongsi
Apa cara bagaimana kita nak set mind kita untuk kita berdepan dengan kepayahan, kesusahan ni. Yes, 1200. Betul. Kita sebut 1000 kau kata how much this price for this item. Kita sebut je lah 1200. Dia sebut 1200. 1200. Okay. 1200 tu 1200 lah. Dia macam tu. Macam lain sikit, kau macam apa hal dia orang macam tu kan. Tapi dah cara dia kat sana, dah metrik dia macam tu. Terima kasih yang membantu saya. 1000. 1000 tu saya mula fikir 1000 apa ringgit dia nak cakap ni. Rupanya 1000. Kan. Kan saya kata saya adalah orang yang slow learner. Jadi saya faham lebih-lebih lagi tuan-tuan. Bila kita menghadapi COVID ni saya tahu dia tak sama macam tahun lepas. Serius. PKP 3.0 dan lockdown yang kita hadapi dalam keadaan politik yang tidak menentu. Semalam anda lihat sendiri, berlaku lagi kekucar kaciran sekali lagi kepada politik kita. So dia tak sangat tak stabil. Saya paling saya macam kesian, yang saya simpati sangat kepada mereka yang buat bisnes F&B, food and beverages. Sebab ini antara benda ataupun industri yang dia adalah sangat terkesan. Sebab sangat mencabar tau. Orang tak boleh nak dine in, orang hanya boleh delivery. So kalau takat delivery pun, dia tak boleh nak capai tahap sale yang, contoh orang meniaga ni kan hari normal kan sale dia tak berapa tinggi sangat. Biasa kalau macam contoh weekend tu gila tinggi. So dia nak mencapai sale yang pada hari biasa, normal day tu pun mencabar. Itu yang saya tahu. Jadi saya just nak share apa yang saya set dalam kepala otak saya ketika saya hadapi susah. Dan tuan-tuan, kalau you tanya saya berapa banyak bisnes saya yang gagal, banyak. Okay. Kalau you all tanya berapa banyak bisnes saya yang gagal, terlalu banyak. So saya harap anda boleh dengar sekejap je. Hari ni saya memang tak boleh lama. Kejap lagi saya mungkin kena ke office, ada sedikit susunan untuk menyampaikan bantuan lagi kepada mereka yang memerlukan, insyaAllah. Okay, ada 15 keluarga yang kita nak bantu hari ni dari segi sumbangan, bekalan makanan untuk yang asas lah, insyaAllah. Okay, so kali ni gelombang yang kita sedang hadapi sekarang, satu keadaan yang mencabar, yang kita tak tahu hujung pangkal, kita tak tahu what's next. Kalau tahun lepas kan, masa PKP lockdown yang pertama dulu, kita macam tahulah kes makin turun, harapan mula macam orang kata kembali macam cerah. Politik yang masa tu nak kata stabil sangat, bolehlah sedikit lah stabil dia, stability tu. Kemudian kita tahu dah, okay, ni target sasaran bila kes macam ni, ya, insyaAllah SOP semakin sedikit demi sedikit dilonggarkan. Tetapi tidak berlaku hari ni. Tidak berlaku pada hari ni. Okay, dan saya faham benda tu yang saya nak share kepada anda. Okay, so apakah mentaliti yang saya set bila saya hadapi kesusahan tu? Okay, point saya yang pertama, sebab saya hadapi banyak tau. Mula-mula nak start business dulu pun, ya Allah, sangat mencabar nak dapatkan customer. Sangat mencabar untuk orang percaya kita. Betul kan? Betul ke betul? Yang bila saya baca kat sini. Dan sangat mencabar bila nak tukar business kita ni, cara dia. Bukanlah nak tukar barang, produk. Tapi cara daripada offline, nak pergi kepada online tu mencabar, babe. Itu dia punya, orang kata, dugaan dia. Bukan senang untuk nak tukar cara. Ada setengah orang mungkin dia akan fikir, alah, ada setengah kadang-kadang yang berniaga dengan partner, tak payah, kita offline sudahlah. Mungkin ada yang berniaga suami isteri. Suami kata, tak payahlah online. InsyaAllah tak lama kita tunggu semuanya okey. Kita tunggu ekonomi dibuka. Kita tunggu lockdown ni ditamatkan. Mana ada tuan-tuan. Semalam kes masih lagi 17,000. Dalam keadaan vaccination yang belum menunjukkan tanda-tanda ada peningkatan kepada vaccination punya proses. So kita tak boleh nak fikir cara yang macam, kita tak boleh nak fikir nak menunggu. Ini bukan masa yang terbaik untuk menunggu. So mentaliti pertama untuk kita nak menghadapi kepayahan, struggle dia, nombor satu adalah setiap benda, saya fikir satu benda. Ayat bila guru saya, mentor saya dulu pernah mengajar, dia kata, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Satu benda. Okay. Inna ma'al usri yusra. Setiap kepayahan itu aku sertakan dengan kesenangan yang Allah Ta'ala sebut. So fikir balik,
Okay. So maknanya, contohlah. Katalah kita macam contohlah kita nak dapat gaji. So apakah yuran yang diperlukan ni? Sokol yuran lah. Aku kena kerja sungguh-sungguh. Aku kena buat terbaik. Aku kena datang kerja 8 pagi 5 petang. Hujungnya aku dapat ganjaran dia. Dia macam tu. Pernah juga kan macam kalau contoh kita exam, lepas tu mak ayah kita macam, okay, kalau kau cemerlang nanti mak bagi macam ni. So kita kena buat benda tu. Dan benda yang kita buat tu adalah mencabar. And the struggle is real. Saya faham benda tu. Sama juga dalam bisnes. Mentality yang kita nak kena set. Setiap benda kalau aku nak capai 5,000, tak sama macam aku nak capai 10,000. Sebab dia macam periksa UPSR, PMR, SPM, makin lama dia makin susah tau. Tapi dia punya ganjaran ni, so-called ganjaran lah. Kan? Dengan degree lagilah mencabar. Banyak sangat dia punya proses lah. Itulah, inilah nak capai. Tapi kesenangan yang kita dapat bila kita dah lalu ujian tu, dia sangat orang kata berbaloi. Tahap keberbaloian dia tu tinggi. Kan mana boleh kita ambil UPSR yang, yelah masa umur kita 12 tahun ambil UPSR, memanglah kita rasa macam susah. Memang kita tak skor. Bila kita dah SPM, kita cakap dengan adik kita ambil UPSR, itu pun tak boleh nak skor. UPSR tu senang je, dik. Lepas tu adik kita cakap balik, bang, masa abang darjah 6 dulu pun jahanam juga bang. Abang bukan darjah 6 bang, abang dah jahanam bang. UPSR abang pun teruk. Betul kan? Tapi kalau UPSR kita ulang balik semula, memanglah boleh skor. Tapi tak boleh nak minta. Tak boleh gunakan resume UPSR untuk nak minta kerja. Memang tak boleh lah dia, sebab benda tu senang. Faham ke faham ni? Dan saya faham dengan struggle. Saya anggap macam ni lah. Nombor satu, konsep yang saya fikir tadi, mindset adalah setiap benda yang senang, yang kepayah itu, aku sertakan dengan kesenangan. Maksudnya, lagi banyak benda yang kita nak, lagi kita kena ready apa ombak yang kita nak lalu. Apa ombak yang kita nak lalu tu. Kan, yang kita kena accept benda tu, yang kita kena terima. Lagi besar yang kita nak capai, lagi tinggilah orang kata dia punya ujian dugaan dia. Tapi apa yang kita capai tu nanti dia akan berbaloi. Okay? Dan ni ini feedback saya lah daripada apa yang saya nampak, apa yang saya lihat, yang saya perhatikan yang berlaku kepada anda semua, yang saya anggap adalah sahabat-sahabat saya secara online, yang saya tahu keadaan sekarang bukannya senang, tapi insya-Allah I can feel you. And saya banyak buat macam research, apa lagi yang kami boleh bantu, apa lagi yang boleh, teknik-teknik atau strategi yang boleh membantu businesses ni boleh maintain, sustain, boleh ada peningkatan sepanjang pada musim lockdown. Dan alhamdulillah, saya menerima feedback kepada mereka yang dah pernah hadir ke RPM kita, yang kita buat secara online. Kita charge pada harga yang sangat murah gila, yang bukan kata break even pun. Sebenarnya tak balik modal pun. Kami yang kena top up banyak. Untuk nak adakan kelas macam Rocket Pemasaran Momentum, yang bimbingan kita sampai 3 ke 4 minggu. Ada kelas untuk preparekan you. Ada kelas untuk bagi tahu teknik strategi yang bersesuaian dengan masa sekarang. Apa yang berlaku sekarang, apa yang kita kena buat, apa yang kita kena lalu benda tu. You faham tak benda tu? Tu mentality, bagaimana kita nak set supaya kita boleh capai apa yang kita nak capai tu. Kesenangan dia tu dalam bentuk result sales, yang of course anda semua adalah orang yang nak capai benda tu. Korang dah like, comment, share belum ni? Sekarang ni saya buat adalah setiap hari insya-Allah kita hadiahkan kepada anda yang committed, yang like, yang belanja saya love, thank you very much. Yang mungkin komen dan tag kawan-kawan dia, sekurang-kurangnya 3 orang kawan. Kemudian yang tekan butang share. Of course, kita nak pilih 10 orang untuk menerima hadiah buku percuma yang insya-Allah kita target akan jadi macam panduan kepada anda. Okay? So nombor 2, bagaimana kita nak hadapi, macam mana kita nak set mindset kita ni untuk kita nak capai something yang kita nak. Okay?
Nombor satu tadi, setiap yang saya kata payah tu ada senang dia. Nombor dia bersedia dengan, orang kata bersedia dengan ilmu. Okay? Sebab saya macam ni tau. Setiap benda yang kita nak dalam dunia ni, satu benda yang saya belajar lah, Allah Ta'ala tidak beri apa yang kita nak. Tapi Allah Ta'ala beri apa benda atau perkara yang kita layak nak dapat. Itu benda yang Allah Ta'ala bagi. Jadi, saya fikir, layakkah kita nak dapat sesuatu benda kalau kita tak berani berdepan dengan benda tu? Jadi, saya selalu pesan juga pada tim saya atau kepada anak murid saya, come on. Setiap benda yang berlaku, setiap apa perkara yang berlaku pun dalam hidup kita, kita kena ada satu mentaliti yang kena sentiasa bersedia dengan ujian, dengan cabaran. Bukan senang. Setiap hari pasti akan ada benda, cabaran dia, dugaan dia, kepayahan dia. Pasti ada benda tu. Okay? Sure. Benda tu sooner or later pun kita memang tetap kena hadapi. Tapi kalau kita tak hadapi, you kena ingat balik. Sedangkan tadi kita nak capai kesenangan, kena lalu dulu kepayahan. Dan benda ni akan berlaku berulang-ulang dan ujian tu datang dalam berbagai bentuk. That's why nombor 2 tadi saya kata, bila ada cabaran ujian ni, package yang kita kena ada adalah untuk lengkapkan diri kita ni dengan knowledge. Dengan ilmu apa yang aku patut ada kat sini. Kalau lockdown sekarang, aku tak boleh offline. Aku merisikokan diri kalau aku menunggu keadaan yang berubah. Okay? Kena ingat changes adalah kita yang kena adapt dengan changes tu. Kita tak boleh lagi berada dalam keadaan yang menunggu untuk dunia ni yang berubah untuk kita. Kita yang kena absorb dan kita yang kena berubah dengan keadaan persekitaran. Kan banyak benda kan. Dulu tuan-tuan, dulu keadaan kita kalau nak tahan teksi, kena tunggu tepi jalan atau pergi taxi stand, tunggu kat situ. Tahan. Dia jalan. Tahan, nampak macam dah berhenti. Cik, nak pergi mana? Saya nak pergi Pontian. Oh, sorry, saya Batu Pahat. Dia jalan. So, kita nak menunggu teksi tu dulu ambil masa yang lama, tuan-tuan. Tapi sekarang tak payah. Buka Grab ada. Dulu ada Uber. Buka Grab, pap. Buka apa semua, pap. Kita tak payah. Dia datang kat kita. Dan pemandu teksi yang tidak mahu perubahan dan masih guna style lama, mereka akan jadi tak relevan dah. Betul kan? Mereka akan jadi tak relevan. Orang yang semua dah guna apps, tapi dia masih lagi tak guna apps. Memang kena babab lah dengan customer. Memang tak adalah customer yang akan pergi pada dia. You faham tak benda tu? Faham tak faham? Jelas ke jelas? Okay. So, apakah knowledge atau ilmu yang kita perlukan supaya kita upgrade? Nombor 3 saya kata, nombor 2 tadi ilmu. Nombor 3, bila kita ada knowledge, kita akan dapat kemahiran. Skill dia apa? Apa skill yang nak ada supaya kita adapt dengan keadaan semasa. Macam sekarang kan, macam keadaan yang hari ni apa yang berlaku. Kalau kita tunggu pada keadaan offline tu yang nak okey, kita tak tahu bila. Tapi yang pasti, setiap hari orang akan cari apa-apa benda, mereka akan spend masa yang terlalu lama di dalam online, terutamanya dalam social media. Itu yang pasti, itu yang sure sekarang yang sedang berlaku. So kalau kita tidak berada kat situ, buat orang nampak kita, buat orang kenal brand kita, buat orang perasan yang kita ni cuba nak bantu dia, instead of kita asyik nak jual barang manjang, buang harga, kita tunjukkan yang kita boleh bantu dia pun, insya-Allah mereka akan percaya pada kita dan start untuk jadi loyal customer kita. You all faham tak benda tu? Okay? Itu benda dia. So dengan skill yang ada, dan dia macam ni tau, skill adalah, dia tak sama dengan bakat tuan-tuan. Kalau bakat tu contoh macam menyanyi. Kalau you suruh saya menyanyi, memang boleh menyiram pokok lah. Sebab kejap lagi hujan. Itu biasanya lebih kepada bakat. Tapi kalau skill, dia adalah benda yang kita boleh develop. Maksudnya, contoh macam saya dulu tak gerti buat sale. Tak gerti nak bercakap depan orang. Takut, seram. Buat FB live, takut menyorok. Mungkin lu nampak dahi macam ni. Hello, Assalamualaikum. Saya takut. Saya seram. You faham tak ni? Dah tekan butang share ke belum? Thank you. Terima kasih kepada yang belanja love. Thank you very much. Terima kasih banyak. Okay? So, skill tu boleh develop dengan kita belajar. That's why kenapa sepanjang PKP ni saya rasa terlalu banyak sangat daripada tahun lepas, daripada PKP and lockdown yang pertama, terlalu banyak benda yang saya buat
yang kami buat, yang kami hasilkan. Daripada e-book, tarik pelanggan guna Facebook. Lepas tu kita buatkan lagi e-book campur dengan video-video panduan copywriting. Nak tingkatkan anda punya skill ni. Skill macam mana nak guna Facebook. Sebab dia macam ni tau. Dia tak boleh guna yang cara biasa. And majority saya lihat mereka yang ada Facebook ni, saya boleh cakap 90% yang guna Facebook guna cara yang salah. Dia tak ada skill, dia tak faham aku nak posting berapa banyak, apa benda posting yang menarik, apa tajuk FB lah yang bagus. So dia tak ada benda tu. Benda tu tak datang. Benda tu tidak orang kata macam tak datang, dan dia adalah buat kerja yang sia-sia. Dia buang masa dia, buang tenaga dia, buang duit dia, melebur. Tak jadi apa. Dan ramai sangat gunakan cara yang salah. That's why saya kata, alamak, tak boleh ni babe. Dan saya sebagai orang yang tahu pasal benda ni, saya akan jadi rasa macam berdosa ni kau tak bagi tahu ni lah. Berterus-terusan dia orang habiskan duit, leburkan duit. Siapa yang nak tahu apakah antara kesilapan-kesilapan dalam Facebook marketing tu yang selalu dilakukan oleh ramai orang, terutama mereka yang berniaga. Saya nampak, alamak, spoil lah, cara ni salah lah tuan-tuan. Tuan-tuan, kita di dalam Facebook, alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izinkan kami mempunyai 1.3 juta followers. 1.3 juta followers tuan-tuan. Dan saya dah buat Facebook ads ni dan Facebook marketing ni daripada tahun 2011. Okay. Dan kalau tanya berapa yang kami dah spend kat Facebook sepanjang daripada 2015 punya data lah kan. Daripada 2015 sampai sekarang kita dah spend lebih daripada 3 juta ringgit di Facebook ads. So saya nak cakap bukan pasal berapa juta tu. Saya nak cakap pengalaman tu dah terlalu banyak sangat untuk kami nak share pada anda. Apa benda yang betul? The do yang kita nak kena buat and the don'ts yang kita kena elakkan jangan buat. Supaya saya tak nak lah, sebab saya tahu saya start dengan Facebook ni semula-mula dulu kan, satu hari saya start dengan RM3. Saya start dengan kos marketing RM3. Lepas tu naikkan RM5 sehari. Lepas tu dah mula nampak macam ada hasil, naikkan RM10. Nampak naikkan RM20, RM30. Tu je sebenarnya bertahun-tahun yang saya buat. Saya mulakan dengan kecil sebab saya tak ada duit. Ketika saya mula-mula tukar bisnes ni daripada offline pergi kepada online, tak ada duit. So bila tak ada duit, saya sangat berhati-hati dalam gunakan duit tu. Dan saya mula kena pasti, dan mula-mula dulu memang agak mencabar. Facebook pada mula-mula, dia tak macam sekarang yang orang kata dah banyak sangat kemudahan dia. Banyak sangat orang kata strategi yang boleh diguna pakai. Makin lama sistem dia makin lama makin canggih. Kalau saya tunjuk, ya Allah, I'm really excited untuk nak show, untuk nak tunjuk kepada you all betapa best dan seronoknya gunakan Facebook ni. Bila kita tahu cara atau teknik yang betul. Kita rasa kita akan rasa macam sangat feel amazing sebenarnya. You all faham ke faham ni? Okay? Kan? Dia sangat, it's really amazing journey tau. Kalau you all faham bagaimana nak gunakan Facebook tu. Dan saya pun selalu advise kepada orang untuk start sama juga macam saya start dulu. Start dengan RM15. Kan? Start dengan RM20. Sehingga kita boleh attract more customer. Ada modal, kita invest more pada marketing. Tapi itu yang saya kata. Nak invest kepada marketing, kalau tiada ilmu yang kita ada, tak ada ilmu yang kita ada hari ni, kita tak cari ilmu, tak cari skill bagaimana nak gunakan benda ni sehingga dapatkan result yang betul, dia tak akan jadi apa-apa. Itu masalahnya. The only problem adalah bila kita buat marketing ni membuta tuli. Dan saya faham kadang-kadang kepercayaan orang kita lah terutamanya kepada ilmu sangat kurang. Dia anggap macam aku ni dah penat lah belajar dulu, siang malam dah belajar, apa hal pula bila berniaga nak kena belajar lagi, kena pula nak kena ada guru, kena pula kena ada cikgu. Tapi masalahnya banyak orang yang berniaga, terlalu ramai yang sesat, tak jadi apa-apa. Itu masalah. The only problem kat situ lah. That's why lah kenapa saya cakap macam ni. Apalah risiko you nak download apa video yang kami bagi pada anda? Apa risiko yang kami bagi yang video tu kami berikan secara percuma? Apa risiko dia? What the worst thing can happen yang berlaku kalau tak jadi benda tu? Sebab apa yang kami berikan tu adalah secara percuma, bukan kena bayar. You faham tak benda tu? Itu pertama. Yang kedua,
Kita buat, kita launching baru saja kita launching kelas roket pemasangan momentum yang ada guidance sampai 4 minggu lebih kurang, 3 ke 4 minggu, yang ada guidance yang kita bimbing sehingga kepada kemuncak dia kelas 2 hari, yang kita hanya kenakan yuran komitmen RM10. What's the worst thing can happen dengan kita invest pada RM10 dan sekarang dah naiklah RM20? RM20. Apakah benda yang paling teruk yang boleh berlaku dengan kita punya, orang kata, investment kita RM20? What's the worst thing can happen kat situ? Boleh bankrupt ke dengan kalau RM20 tak jadi? Boleh bankrupt ke kalau dengan RM10 tak jadi? Boleh bankrupt ke bila panduan video yang kita bagi percuma tu tadi, yang kita buat, tak jadi? Tak ada apa-apa risiko. So saya kata, why not you all try je, supaya at least boleh membantu, at least boleh kita usahakan sesuatu bersama-sama. Kan, that's why kita ajak you all juga join dan download video tu. Bukan sekadar download video tu sahaja. Kami ajak anda berada dalam Telegram channel supaya nanti ada apa-apa ke, feedback ke, you nak tanya soalan ke, apa bantuan you perlukan, you boleh nyatakan dekat dalam Telegram channel yang kami buat. Faham atau faham tu? So saya nak mengajak anda semua pagi ni. Saya nak mengajak anda untuk bersama-sama dengan saya untuk you all berada dalam channel Telegram. Yang saya nak invite anda, saya nak ajak anda berada dalam channel Telegram, telegramnajib.com. You pergi kat situ, dapatkan video panduan secara percuma, study, dan saya tahu ramai yang dah download video tu dan dia dapat banyak sangat perkara sebenarnya. Betul ke betul? Siapa kat sini ada yang dah download benda tu? Ada tak di kalangan you all yang dah download dan tonton video tu? Ramai feedback dia kata video tu sangat advance sebenarnya. Sangat-sangat membantu bisnes dia. So saya sangat galakkan untuk you all download, pergi ke, you all masuk dulu ke telegramnajib.com supaya nanti kita boleh dapat communicate dalam tu. Saya dekat situ, tim saya pun ada bersama-sama kat situ dan kita buat benda ni bersama-sama insyaAllah. Apa yang kami boleh guide anda secara percuma, kami guide anda. Okay? And if you macam satu hari nanti you nak masuk kelas ke apa yang yuran pun hanya RM20, tidak ada apa-apa pun yang merisikokan anda kat situ insyaAllah. Okay? So saya nak gerak sekejap lagi untuk pergi menyampaikan sedikit bantuan lah insyaAllah. So saya harap apa yang saya kongsikan pada hari ini memberikan anda sedikit sebanyak manfaat insyaAllah. Kan? Saya harap dapat berjumpa dengan anda lagi pada setiap hari, setiap pagi dalam sarapan Minda Momentum insyaAllah. Okay? So please, siapa yang belum lagi download ebook ataupun video yang kita berikan tu, pergi ke telegramnajib.com, masuk kat dalam tu, and nanti kita communicate dalam tu. Saya juga nak dengar feedback anda. Adakah you dah tonton? Adakah you dah try? You dah guna ke belum? Kalau dah guna, dah try, apa yang you dapat? Apa finding you? Boleh ke boleh? So insyaAllah, terima kasih banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi, bye.